record on this computer. Okay, now it is recording. Then I will share it to you lah. Okay. Wilson, kamu boleh dengar? Boleh. Okay, alright. Ruben connection dia bad sikit. Jadi dia tak boleh dengar. Tapi tak apa, kita record benda ni. Nanti we will send to him. Jadi gaji yang seseorang itu dapat adalah 2,000. Okay. Jadi 11% daripada gaji ini, okay, kita akan carumkan kepada KWSP. Alright. Dan 13%, maksudnya majikan, ini pekerja carum. Majikan dia akan mencarum sebanyak 13% daripada gaji kita. Tapi dia tak ambil duit daripada kita, dia akan daripada duit dia akan carumkan sebanyak RM260. Jadi total caruman bulanan akan menjadi RM480. Okey. Ini kita akan simpan dalam KWSP. Okey, KWSP. Alright. Daripada duit KWSP ini nanti kita tengok kita boleh buat apa. Jadi samalah kalau 4,000, 11% daripada 4,000, 440 dan majikan akan carum sebanyak 520. Jadi total dalam sebanyak ini. Okey. Jadi itu akan ditentukan dengan jumlah gaji yang kamu dapat. Baik, apakah tujuan KWSP? Jadi dalam akaun KWSP ni apa dia buat? Okey, kita ada dua akaun. Kita panggil akaun 1 dan akaun 2. Alright, ada dua akaun. Alright, akaun 1 contohnya tadi 480 kan? Okey. 70% akan pergi ke akaun 1 dan 30% akan pergi ke akaun 2. Okey, 70% ke akaun 1, 30% ke akaun 2. Jadi setiap bulan dia masuklah macam tu. Setiap bulan dia masuk. Jadi contohnya 48 darab 10 bulan. Dalam 10 bulan kamu akan carum sebanyak RM4,800. Jadi samalah 70% akaun 1, 30% akaun 2. Alright. Jadi itu adalah untuk peratusan. Jadi dalam akaun 1 khususnya untuk masa kamu bersara. Okey, bersara. Alright. Jadi pengeluaran untuk rumah, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesihatan, pengeluaran umur 50. Masa kamu 50 kamu boleh juga keluarkan daripada akaun 2. Okey. Pengeluaran untuk haji, orang Islam yang nak pergi haji, dia boleh juga keluarkan daripada akaun 2 untuk menunaikan haji mereka. Baik. Akaun 1 pula. Akaun 1 hanya boleh dikeluarkan pada masa kamu 55 tahun. Only 55 years you can take out the money. Before that, you cannot touch the money. Okay? Atau kamu meninggalkan negara. Maksudnya kamu tak nak jadi Malaysia lagi. Kamu tinggalkan, kamu IC kamu surrender. So you are no more Malaysian. Kamu nak pergi ke contohnya ke Australia ke, nak jadi Australian ke, atau nak balik macam pergi ke India ke, pergi ke China ke. Alright. So you surrender your citizenship. Itu maksudnya meninggalkan negara. Alright. Atau disahkan tidak berupaya untuk kerja dari segi fizikal atau mental atau kedua-duanya. Contohnya kamu sudah you cannot work anymore. Kamu tidak berupaya nak kerja, bolehlah. Tapi kena ada surat doktor untuk mengeluarkan duit daripada akaun 1 itu. Atau meninggal dunia atau anggota perkhidmatan awam yang telah diberi taraf berpencen. Contohnya government servant. Kalau dia sudah start pencen, dia boleh juga keluarkan daripada akaun 1. Baik. Ini aktiviti nanti kita buat. Okey, yang satu lagi. Tadi adalah KWSP. Potongan wajib. Jadi saya sudah settlekan
KWSP. Sekarang kita nak tengok per keso. Alright, per keso. Ini adalah per keso. Caruman pertubuhan keselamatan sosial. Jadi KWSP dengan per keso berbeza ya. Okey. Tujuan penubuhan per keso ialah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada insurans sosial seperti membayar faedah perubatan dan wang untuk pekerja yang mengalami risiko dan menyediakan bekalan peralatan prostetik dalam pemulihan pekerja. Contohnya, sekarang seseorang pekerja sudah bercedera. Dia tak boleh nak pergi kerja untuk 6 bulan. Okey? 6 bulan ni dia tak boleh kerja. 6 months. 6 months the fellow cannot go to work. Siapa nak bayar gaji dia? Okey, pasal dia ada banyak yang dia kena bayar. Contohnya, dia kena makan, dia kena bayar untuk rumah dia, untuk keluarga dia. Jadi banyak yang dia kena contohnya nak bayar. Tapi tak ada gaji pasal 6 bulan bercuti. Okey, jadi per keso akan memberi caruman untuk 6 bulan itu. Itulah tujuan per keso. Menyediakan bekalan untuk perubatan dan juga untuk pemulihan dia. Contohnya kalau dia patah kaki, dia pergi ke fisioterapi ke untuk memulihkan balik kaki dia. Okey. Jadi peralatan-peralatan ini akan diperuntukkan untuk pemulihan pekerja itu. Okay. Jadi pekerja, tengok pekerja yang wajib mencarum per keso adalah bawah RM4,000. Kalau bawah RM4,000, dia mesti nak carum per keso. Okey. Jadi carumannya berapa? Ingat tadi caruman yang untuk KWSP adalah 11 dan 13. Okey. Untuk yang ini pula caruman dari majikan, tengok majikan ialah 1.75% dan caruman bagi pekerja adalah 0.5 saja daripada gaji pekerja. Alright. Ini contoh dia, nampak? Jadi sikit sajalah kamu carum, bukan banyak. Sikit saja. Tapi ini adalah untuk keselamatan. Keselamatan pekerja-pekerja. Alright, itu adalah tujuan caruman ke per keso. Jadi per keso memberi perlindungan melalui skim bencana pekerja atau skim kelihatan. Alright. Skim bencana pekerja memberi perlindungan kepada kemalangan yang berlaku semasa kerja dan dalam perjalanan ke tempat kerja. Tengok ini syarat dia. Okey, kamu duduk rumah kamu dah accident tak boleh. Okey, semasa kerja dalam perjalanan ke tempat kerja. Ini baru kamu dapat perlindungan. Okey, coverage Alright. Antara faedah yang diperolehi di bawah skim ini ialah faedah perubatan. Okey. Jadi apa contohnya? Kemalangan telah berlaku contohnya di tempat bekerja. Tempat bekerja, kamu sudah ada kemalangan. Jadi kamu akan dapat faedah perubatan, faedah kehilangan upaya sementara, okey. Faedah hilang keupayaan kekal pun boleh. Alright. Allowance layanan sentiasa. Faedah kebumian maksudnya sudah mati ke apa-apa. Alright. Faedah pemulihan serta faedah orang tanggungan. Semua ini dapat Semua ini dapat. Alright. Skim kelihatan pula adalah kecacatan yang kekal. Okey, kecacatan yang kekal. Alright. Memberi perlindungan kepada pekerja jika berlaku liat atau kematian atas sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sebelum 60 tahun. Selepas 60 tahun tak boleh. Okey. Kaedah yang diperolehi oleh skim ini adalah pencen, geran, pencen penakat, pemulihan, faedah kebumian. Macam tadi dekat sini kan. Ini pun adalah faedah-faedah yang kamu akan dapat daripada per keso. Okey. Alright, jadi itu yang kedua. Yang ketiga,
adalah cukai pendapatan. Apa itu cukai? Setiap rakyat Malaysia, okay guys, wait What's that? Oh, Sanggita, Durgesh, Wilson, Najwan Najwan, kamu sesat lah. Okay, guys. Najwan. Okay, tak apa. Tengok sini ya. Kalau kamu sudah disconnected, please connect again. Okay? I'm repeating. Kalau if you are disconnected, please connect again to the same link. Okay? Kita sambung balik. Baik. Setiap rakyat Malaysia yang menerima pendapatan melebihi terhadap tertentu wajib membayar cukai individu. Okey? Dan cukai ini apa dia buat? Kerajaan buat apa? Dia buat menambahkan hasil negara, hasil kerajaan, mengurangkan jurang pendapatan, membangunkan ekonomi, membekalkan barang dan perkhidmatan. Kita tengok contoh nanti. Alright. Alright. Kerajaan akan menggunakan kutipan cukai ini untuk membiayai perkhidmatan seperti pendidikan, perubatan, perlindungan alam sekitar, dan kemudahan rekreasi. Okey, macam mana tu? Macam mana pendidikan? Okey, contohnya kamu semua pergi sekolah. Sekolah mana kita ada bayar? Okey, kita pergi ke sekolah kebangsaan, ada bayar tak? Tak bayar. Okey, jadi siapa yang membayar cikgu-cikgu dan pengetua-pengetua pekerja semua tu? Kerajaan yang membayar. Dari mana dia dapat duit? Duit daripada cukai. Okey? Alright. Perubatan, pergi ke hospital. Kita pergi ke hospital. Alright? Doktor-doktor tu semua, berapa kita bayar ke hospital? Kita bayar RM1, RM2 saja. Okey, kalau kita pergi admitted, beratus-ratus lah. Tapi doktor-doktor itu semua bergaji beribu-ribu. Siapa yang bayar mereka? Pun kerajaan yang membayar mereka. Okey? Jadi, di negara kita, cukai pendapatan dikutip oleh hasil. Dekat mana hasil? Dekat Johor ni. Tahu tak dekat mana? Tahu tak apa kompleks Angsana? Sebelah Angsana tu ada satu kompleks yang sangat tinggi. Itulah hasil dekat Johor. Okey, itu adalah bangunan hasil. Jadi mereka lah yang mengutip pendapatan cukai. Okey, mereka lah mengutip cukai daripada kita. Dan membuat kerja-kerja ini semualah. Okey, mengagihkan dan membuat apa yang patut dibuat. Okey. Baik, sekarang kita nak tahu ada beberapa lepasan cukai yang kita boleh dapat. Pelepasan cukai yang tinggi akan mengurangkan pendapatan yang kita boleh daripada pendapatan yang boleh dicukaikan. Ada banyak yang kita boleh what we call lepas cukai. Alright? Dan contoh-contoh lepasan jenis pemotongan cukai bagi individu, dekat kamu punya buku teks muka surat 163 dia ada satu list yang panjang macam ni. So, contoh saya bagi contoh. Individu yang kurang upaya 6,000. Ini untuk tahunan, bukan bulanan. Okey, 6,000 lepasan yang boleh dapat. Perbelanjaan untuk perubatan ibu bapa 5,000. Ini adalah lepasan-lepasan cukai. Contohnya suami atau isteri kurang upaya dapat lepasan cukai 3,500. Okey, anak di bawah 18 umur 1,000. Okey, jadi ini adalah semua lepasan-lepasan cukai yang kamu boleh dapat. Kamu kena report baliklah macam saya cakap tadi dekat siapa? Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Okey, kamu kena report dekat dia dan dapatkan balik wang-wang ini. Okey. Alright. Juga kadar
cukai pendapatan yang dikenakan adalah berbentuk progresif. Jadi mengikut pendapatan lah, mengikut pendapatan seseorang. Alright, ini adalah kadar cukai pendapatan individu. Individu. Contohnya, kalau gaji seseorang itu adalah kosong daripada RM2,500, cukai itu tak ada. Tak ada cukai, tak payah bayar cukai. Okey? RM2,501 ke RM5,000 pun tak payah bayar cukai. Okey? Baik. RM5,000 ke RM10,000. RM5,000 pertama tak payah bayar cukai. Tapi RM5,000 yang kedua, faham tak? First 5,000, you no need to pay. Don't pay. Second 5,000, you must pay. Berapa kadarnya? 1%. Iaitu RM50 kena bayar cukai. Alright? Dan sini pun sama. Apa tu? Siapa nak tanya soalan? Hello? Anyone wants to ask a question? Mukesh, wrong place lah. Okay. Oops. Okay, jadi 10,000 hingga ke 20,000. 10,000 yang pertama, ingat macam tadi ya, 50. 10,000 yang ke berikutnya 100. Okay, jadi ini pun dia ada dalam buku teks kamu. Okay, muka surat 164. Jadi kamu boleh pergi rujuk kepada buku teks kamu ya. Alright. Alright. Kita balik, saya nak tunjuk sikit. Saya ingat Durgesh dan selain-lain ada baru saja masuk. Okey. Tengok. We are looking at potongan wajib. Jadi first is KWSP. Alright. Dan per keso. Dan kita sudah tengok kepada cukai. Alright. Sekarang kita nak tengok kepada zakat. Alright, zakat. Apa itu zakat? Zakat dikenakan ke atas orang Islam. Pasal itu adalah syariah law. Okay, it's the Islamic law. Okay, jadi orang Islam is kenakan zakat. Alright? Pasal mereka ada ajaran dalam ajaran Islam di mana one of the law that orang Islam mesti follow ialah bayar kepada zakat. Okay? Alright, tengok. Dekat sini ada tulis. Salah satu rukun Islam. It's Islamic law. Salah satu rukun Islam. Rukun maksudnya you have to follow. Lagi rukun-rukun Islam yang lain adalah mereka mesti sembahyang 5 kali satu hari. Pasal itu mereka pergi solat untuk sembahyang 5 kali satu hari. Dan mereka mestilah menunaikan haji. Ini adalah semua rukun-rukun Islam. Dan zakat adalah salah satu daripada rukun Islam itu. Okey. Azai. Okay. Okey. Ustaz. Durgesh. Okay. Durgesh, I mute you. Your background sound, I mute you. Okay. Okay. All right. Good. Okay, alright. Jadi, apa maksud zakat? Zakat bererti bersih, suci atau berkat. Alright, that's what zakat is lah. Pembersihan. Oleh itu zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta dan membersihkan orang kaya daripada sifat kedekut dan bakhil. Okay, jadi apa itu zakat? Adalah pembayaran dikenakan kepada orang Islam. Alright. So, berapa yang bayar, zakat yang kamu kena bayar? Zakat merupakan zakat yang dibayar berdasarkan pendapatan. Apa? Pendapatan yang dimaksudkan adalah seperti gaji, upah, bonus, dividen, semua pendapatan. Semua pendapatan. Allowance. Berapa zakat dia? 2.5%. Okay? Jadi maksudnya kamu ada gaji. Alright?
dan akhir tahun kamu ada bonus, oke, nanti kamu ada satu rumah